Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan hayat. Ini kita masuk lagi sambungan daripada sifat ma'ani di dalam kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan bagi Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad al-Fattani. Kita masuk pada sifat hayat, iaitu sifat yang keempat daripada sifat ma'ani. Sifat yang keempat daripada sifat ma'ani, yakni sifat yang dibangsakan pada ma'nan. Artinya sifat ni sifatun wujudiyatun, sifat yang bahasa sungguh lagi ada. Setara mana ada? Kira-kira kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, pasti nampak di zat Allah Ta'ala. Lau kushifa bina lau kushifa binal hijab la ra'ayna. Kalau Allah Ta'ala bukakan hijab, pasti nampak sifat ma'ani Allah Ta'ala. Satu daripada sifat ma'ani lagi yang kita akan masuk pada malam ni ialah hayat. Sifat hayat. Setengah-setengah kitab para hadirin semua, dia bila hayat dulu nombor satu. Kitab kita ni bila kudrat, iradat, ilmu, hayat. Setengah-setengah kitab ia bila hayat dulu nombor satu. Kitab-kitab yang bila hayat dulu nombor satu daripada sifat ma'ani ni sebagai isyarah. Isyarah ni makna i'lamun bi khafiyin, pemberitahuan dengan secara halus bahawasanya perbahasan kitab dia ni tidak hanya berkisar beredar tentang ilmu akidah, bahkan masuk
membahas ghawamid fi ilmil kalam. Jadi kalau orang panggil kita baca kitab tauhid, tapi sifat ya bila sifat ma'ani yang pertama hayat, tahulah kita bahawasanya pengarang tersebut nak menyatakan bahawasanya kitab dia ni ilmul kalam, dan ghalibnya perbahasan dalam kitab tersebut susah, payah, seperti kitab Baquratul Amani karangan Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki yang lebih dikenal dengan Syekh Pak Doe Mekah. Dia bila sifat ma'ani hayat dulu. Kenapa? Karenanya sifat hayat ni sebagai sifat syarak fit ta'akkuli, dia panggil sifat syarak fit ta'akkul. Ni akal kita seolah-olah syarak pada wakil, tapi syarak sengati pada ta'akkul akal. Sebelum kita nak boleh terima seorang itu bersifat dengan lain qudrat, iradat, ilmu, sama, basar, hidup ke mati weh? Tu ni. Kalau mati tak bersifat dengan sifat tadi. Tak bersifat dengan qudrat, iradat, ilmu, sama, basar. Tengok orang mati. Dulu gagah molek. Dulu semua benda nak boleh. Dulu semua benda nak cakap. Nak dengar gapo boleh dengar. Nak tengok gapo boleh tengok. Tapi bila mati, boleh ya? Tak boleh dah. Jadi hayat ni, hidup atau perhidup ni ialah sifat syarak pada ta'akkul akal. Ta'akkul akal, fikiran akal kita. Jadi ulama-ulama mutakallimin, ulama-ulama kalam itu mereka ialah ulama ma'qul, ulama yang banyak orang panggil ilmu-ilmu yang bangsa akal. Dia ilmu ni ada ilmu manqul, ada ilmu ma'qul. Manqul makna ilmu Quran, hadis dan sebagainya. Ilmu yang dinakalkan itu manqul maknanya, ilmu Al-Quran, hadis. Ada ilmu ma'qul, mana ilmu bahasa akal. Antara lain ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu ma'qul. Jadi ulama-ulama kalam ni mereka menguasai dua-dua, manqul dan ma'qul. Bahkan mereka tu lebih dikenali dengan ma'qul, akal. Maka kerana tu bila mereka membilang sifat ma'ani, mereka bilang sifat hayat dulu. Kenapa? Kerana ta'akkul akal, syarak pada akal, satu zat tu nak bersifat dengan sifat lain, hidup ke mati? Kalau mati tak boleh bersifat dengan sifat lain, maka mesti kena hidup. Tu. Jadi hayat ni seolah-olah syarak pada wakil. Jangan kata syarak semati. Ada su'ul adab dengan Allah Ta'ala. Orang panggil seolah-olah syarak, ka'anna syarq. Seolah-olah syarak pada realiti. Tapi syarak sengati fit ta'akkuli, pada ta'akkul akal syarak sengati. Tak nanti kata Tuhan kita makhluk ni kalau tak hidup, mati, boleh sifat? Tak boleh. Walau gagah, walau kaya, walau hebat dulu, maduk mana mati, tak ada lah. Begitu tu. Kalau ulama tasawuf, pengarang kitab sifat 20 ni, kalau pengarang dia tu seorang yang cenderung pada tasawuf, maka dia akan mulakan membilang sifat ma'ani ini sifat ilmu. Itu sebagai isyarah. Kenapa? Kerana orang tasawuf dia syuhud, dia pandang batin hati dia, segala makhluk kejadian ni semua sekali ada ni sabit pada ilmu Allah Ta'ala sedia kala lagi. Dah saling tak tupah. Bukan Allah Ta'ala tahu lagu tu tubik lagu ni, dah Tuhan tahu lagu tu tubik. Tu hidung kita kepek lagu ni sedia kala lagi Allah Ta'ala tahu. Dah itu ni. Bukan Allah Ta'ala tahu hidung kita kepek tubik-tubik macam jahil Allah Ta'ala itu. Jadi alam makhluk ni semua ni kejadian ni Allah Ta'ala buat muafakat dengan apa Allah Ta'ala tentu, dan apa yang dia tentu sedia kala
tahu dia sedia kala lagi di sifat ilmu dia. Itu dia panggil tanjizi qadim pada sifat ilmu. Jadi orang tasawuf tu bila-bila sifat 20, bila masuk sifat ma'ani, dia bila sifat ilmu dulu. Itu. Kalau kaca kita ni dia bila sifat kudrat dulu. Ini isyarat kepada bahawasanya kitab dia ni memang untuk kita orang awam. Dia tak bicara hak dalam-dalam, hak pelik-pelik, hak bahas panjang-panjang, hak dalam-dalam ghawamid fi ilmil kalam, tidak. Hanya ilmu yang nak mengesahkan i'tikad kita, pegangan kita, biar benar akidah kita sahihah inda ahli sunnati wal jamaah. Jadi dia bila sifat kudrat dulu. Kenapa? Kerana kita orang awam ni gapo hak kita nampak dengan mata kepala kita, asar, kesan daripada sifat kudrat Allah Ta'ala. Nah, kipas musim aircon sejuk, aku cakap, ada hak ngatuk tidur, ya belaka lah tu kata ni. Semuanya Allah Ta'ala hak buat. Nah, tak gerak diam walau satu zarah atas muka dunia ni, semuanya ialah perbuatan Allah. Nah, Allah Ta'ala yang menggerak, mendiam, memberi rezeki, menikah rezeki, mengangkat, menjatuh, menyehatkan, memberi sehat, memberi sakit, semua. Itu semua takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Jadi kita orang awam ni gapo hak kita celak mata kan? Nampak kesan lalu dah. Asar, kesan daripada perbuatan Allah. Maka bila kudrat, iradah, ilmu. Gitu. Maka hari ini nak masuk hayat. Tu. Dan hayatun maknanya wajib. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Dan wajib, ini mesti pada akal kita. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al hayatu, ialah sifat perhidup. Mesti pada zat Allah Ta'ala tu ada sifat perhidup. Tu. Artinya arti hayat hidup. Jadi hidup ni boleh panggil hidup, boleh panggil perhidup, tak ada apa sekali. Kenapa? Kerana sifat hayat satu ni ia tidak ada ta'alluq. Sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala, 7 butir kudrat, iradah, ilmu, hayat, samat, basar, kalam, semuanya mempunyai ta'alluq. Ta'alluq mana khijr, talabus sifat amron zaidan ala zat, itu dia panggil ta'alluq. Sifat tu menuntut khijr lebih di atas khijr hak asalinya duduk di zat. Sifat khijrnya duduk di zat. Nah, ta'alluq ni ke apa? Dia ada khijr lebih lagi. Macam kudrat, khijrnya duduk di zat. Itu khijr asal sifat. Lepas tu perkuasa, kudrat tadi tu khijr hak lebihnya apa? Berkuasa, mengada, meniada. Itu dia panggil khijr. Ta'alluq ni makna kerja. Dah kata ni? Tu bidang kuasa. Boleh juga nak sebut itu. Iradah penentu. Khijrnya ada di zat. Apa lagi khijr selain daripada tu? Menentu. Tu dia panggil ta'alluq. Ilmu, terjemah Melayu pengetahuan. Nah, khijr apa pengetahuan? Ada di zat Allah Ta'ala. Nah, lepas tu selain daripada tu mengetahui. Tu mengetahui itu ta'alluq tu, khijr dia. Kalau gitu sifat hidup atau perhidup ini tidak ada ta'alluq, tak ada khijr. Tak ada khijr. Tak boleh kita kata sifat perhidup dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat perhidup, Allah menghidupi. Tak kena tu. Menghidup memati itu ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Sebab itulah kalau kita baca kitab yang lebih besar lagi, sifat-sifat ni sebenarnya pecah, bukan hanya 4. Kalau kitab sifat 20 ni kan dia bila 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kalau kita buka dalam kitab Sughra karangan Imam Sanusi, dia lebih lagi, tambah 3 lagi. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, fi'liyah, jami'ah, sama'iyah atau khabariyah. 7 jenis lagi sifat. Fi'liyah ni apa sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah tu maknanya sifat yang orang panggil lawan dia tu tidak mustahil. Gitu. Lawan dia tu tidak mustahil. Sifat perbuatan dia panggil.
ihya menghidup, imatah memati, ar-razqu mana memberi rezeki, al-mani'u menegah rezeki. Itu semua tu orang panggil sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Semua sifat fi'liyah ni, semua sifat perbuatan Allah Ta'ala ni ialah ibarah daripada takluk tanjizi hadis sifat kudrah. Gitu. Sebab tu ulama tak bila dah sifat fi'liyah ni. Pakai bila sifat kudrah habis menghidup, memati, menjadi, meniada, mengada, apa lagi? Memberi sehat, memberi sakit. Ikut apa saja. Memberi panah, memberi sejuk. Ia berlaku. Apa saja berlaku ni tak ada pun melakukan perbuatan Allah. Semua tadi tu ialah takluk tanjizi hadis sifat kudrah. Nampak tak? Takluk tanjizi hadis sifat kudrah. Jadi sifat fi'liyah ni lawan dia tu tidak mustahil. Tu nak jadi kita ni mudah nak cek. Kalau sifat ma'ani dia panggil sifat zat. Sifat zat ni sifat ada di zat Allah Ta'ala. Beza mana sifat zat dengan sifat fi'il? Sifat zat ni lawan dia tu mustahil. Contoh kudrat, Melayu panggil perkuasa. Lawan dia apa? Lemah. Lemah tu tentu tidak. Ada istihalah. Istihalatul mustahil. Lemah Allah mustahil. Kita i'tikad tentu tidak. Istihalah tentu tidak Allah lemah. Istihalatul mustahil. Itu. Ilmu pengetahuan. Lawan dia apa? Bodoh. Au fi ma'nal jahli. Itu semua tu orang panggil bodoh belaka. Mana? Ilmu nazari kita lepas dah bahas tu. Ilmu belajar, ilmu fikir tilik, ilmu kasbi, ilmu badihi, ilmu laduni, semua tu sebut ilmu, tapi pada makna jahil nisbah dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Terdahulu bodoh, terdahulu jahil. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala tidak terdahulu jahil. Jadi ilmu terjemah Melayu pengetahuan. Lawan dia apa? Bodoh atau pada makna bodoh. Tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan bodoh atau pada makna bodoh. Nampak tak? Ni orang panggil ke apa ni? Sifat zat. Kenapa? Lawan dia tu istihalah, mustahil, tentu tidak. Kalau sifat fi'liyah, lawan dia tidak mustahil. Mana contoh? Ihya, Allah menghidup. Lawan menghidup ke apa? Memati. Mustahil ke Allah memati? Dah, harus ke ya? Tengok. Ar-razqu, memberi rezeki, ar-razqu. Allah Ta'ala memberi rezeki. Lawan memberi rezeki apa? Al-mani'u, menegah rezeki. Mustahil ke Allah menegah rezeki? Tak. Sebab tu ada orang kaya gedegum bengkera. Tak ada pelik buat. Allah Ta'ala boleh buat belaka. Tak ada pelik. Tak ada pelik. Tak ada pelik. Itu. Apa lagi? Mengangkat. Menjatuh. Tu lawan dia tu tidak mustahil, bahkan harus. Tu sebagai sifir. Alamat kita nak tahu ni sifat fi'il ke sifat fi'il ni mana sifat perbuatan atau sifat zat. Jadi sifat zat lawan dia tu mustahil, sifat fi'il lawan dia tu harus tidak mustahil. Jadi sifat perhidup ni bukan sifat fi'il, sifat zat. Jadi ada takluk ke sifat perhidup? Tak ada. Tak ada. Jadi sebab tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Hayat artinya perhidup. Dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat perhidup, Allah menghidupi. Tak kena tu. Menghidupi tu takluk sifat kudrat, iaitu sifat fi'il. Lain ni sifat perbuatan menghidupi, memati, menjadi, meniada, mengada, itu sifat fi'il. Adapun sifat hayat ni ialah sifat zat. Maka ada bidang kuasa sifat hayat? Tak ada. Jadi kita nak terjemah hayat dengan perhidup boleh, nak terjemah hayat dengan hidup pun boleh. Karena hayat ni hanya ada sifat dan samaratus sifat, dua. Takluk tak ada. Jadi setiap sifat ma'ani ni, para hadirin semua, kita ulang balik, takut lupa lah. Sifat ma'ani ni kita boleh terjemah 3 terjemahan. Mana?
Terjemah dengan makna sifat sengerti kudrat, contoh sebagai contoh. Kudrat terjemah dengan makna sifat sengerti berkuasa. Terjemah dengan makna samaratus sifat kuasa. Terjemah dengan makna ta'alluq bagi sifat berkuasa. Beza tu dah. Hak sifatnya mana? Berkuasa tu sifat satu je. Tak banyak, satu je. Adapun samarah, kesan daripada perkuasa tu kuasa. Hija daripada sifat perkuasa tu berkuasa. Berkuasa banyak. Berkuasa mengada, meniada, menghidup, memati, memberi rezeki, menegah rezeki, menyehatkan, menyakitkan. Ikut semua. Itu banyak tu berkuasa. Nah, jadi sifatnya satu, takluknya banyak. Gitu dah. Inilah cara Syekh Pak Dok MK dia mentajdidkan, memperbaharui cara menterjemahkan sifat ma'ani supaya kita tidak pening. Peningnya di mana? Peningnya kalau kita belajar sifat wahdaniyah, Allah Ta'ala tu esa pada segala sifat. Artinya sifat Allah Ta'ala sekala. Banyak tapi satu-satu jenis saja. Satu kudrat, satu iradah, satu ilmu. Jadi kalau kita terjemah cara ulama-ulama dulu, kudrat artinya berkuasa, satu berkuasa. Oh, lemah Tuhan. Nah, satu je Tuhan berkuasa. Satu ilmu, apa ilmu? Mengetahui. Satu je Tuhan mengetahui. Oh, jahil berat Tuhan. Nah, yang lebih tepatnya satu ilmu, satu pengetahuan. Adapun mengetahui, banyak. Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu apa tak? Lain tu. Ini supaya kita nyata boleh bukti beza antara sifat samaratus sifat dengan takluk bagi sifat. Habis. Artinya arti hayat tu ialah hidup. Ia terjemah hidup boleh, tak ada masalah. Atau kita nak terjemah dengan makna sifat sengerti perhidup boleh tak? Lepas tu menghidupi tak ada. Tak ada dah. Itu bukan hija takluk sifat hayat. Sifat hayat tidak ada takluk. Dah. Sifat lain semua ada takluk. Jangan dah. Kudrat, perkuasa, berkuasa. Penentu, menentu. Pengetahuan, mengetahui. Nampak tak? Pendengaran, mendengar. Penglihatan, melihat. Perkata, berkata-kata. Tengok. Semuanya ada takluk. Tapi hayat tak ada. Dia hanya sifat seolah-olah syarak pada wakil, pada realiti, atau syarak seperti fit ta'akuli pada akal kita. Nah, seolah-olahnya kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat perhidup, mana tak bersifat habis dengan sifat-sifat lain, kerana mati dia. Nah, tengok. Maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa. Karena hidup kita ni dengan nyawa. Nah, kita hidup ni dengan nyawa. Ni ada nyawa, ada ruh kita kata. Ada ruh, nyawa ni ruh lah. Nah, dan nafas tiada bernafas. Allah Ta'ala hidup tiada bernafas. Jangan duk faham kata Tuhan, ada ruh juga. Tak boleh itu. Walaupun i'tikad ruh tu qadim pun salah, sesat. Sebab ada orang i'tikad kata Allah Ta'ala hidup dengan ruh yang qadim. Salah. Tulis kitab Fathul Majid kata wala yajuzu i'tiqadu anna lahu ta'ala ruhan. Tiada harus, yakni haram. Nah, bahkan kalau dia tahu dengan sengaja boleh jatuh kufur. Nah, wala yajuzu dan tiada harus i'tiqadu oleh berpegang i'tiqad dalam hati dia annalahu akan bahawasanya sabit ada bagi Allah Ta'ala ruhan, ada ruh. Tak harus tu. Nah, haram i'tiqad lagu tu. Walau qadimatan munazzahatan an sifatil hawadithi. Sekalipun dia kata ruh Allah Ta'ala tu ruh yang qadimah, ruh yang qadim, bukan ruh yang baharu, tak bersifat dengan sifat-sifat yang baharu pun haram juga. Tak boleh i'tiqad gitu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala esa pada zat. Nah,
Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala tu ada ruh, bermakna zat Allah Ta'ala berjisim berjirim. Nah, seperti kita hidup ni di sisi ada ruh dalam tubuh, Allah Ta'ala jadikan kita hidup. Maka adakah ruh tu sifat bagi jasad? Bukan. Ruh bukan sifat bagi jasad dah. Ada orang duk faham kata ruh sifat bagi jasad. Kalau ruh sifat bagi jasad, tak mati kita. Karena sifat tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Kalau gitu ruh yang ada dalam tubuh kita tu zat lain, jasad zat lain. Gitu lah. Artinya ruh tu satu zat, jasad kita ni satu zat. Nah, maka sebab tu boleh dipisah. Kenapa? Karena ruh zat asing, jasad zat asing. Di sisi berkapuh roh dengan jasad, Allah Ta'ala jadikan kita hidup. Nah, bahkan boleh dah Allah Ta'ala jadikan kita hidup tanpa ada roh sepenuhnya dalam tubuh kita? Boleh. Seperti di alam barzakh. Di alam barzakh nantinya Allah Ta'ala menjadikan roh dalam tubuh kita ni, kata setengah seluruh tubuh kita ni ada roh, tetapi nau'an hayat tadi, nau' kehidupan tu hanya untuk mengecapi rasa nikmat di alam barzakh ataupun rasa seksa di alam barzakh. Bukan hidup boleh bangun gali balik. Oh, kalau hidup boleh gali balik, boleh klik rumah pula, tak ada pasal-pasal. Nah, hidup tak? Hidup. Tapi bukan hidup seperti kita lah ni dah. Allah Ta'ala kembalikan roh tu dalam tubuh, tapi bukan boleh gelepar dodek-dodek. Tak syarat kena gelepar, kena gerak. Dah. Macam orang koma. Orang koma tu mati dah. Dah. Hidup. Dah ni. Tapi dia duduk senyap. Khok nyawa kat sini. Tu. Kata mati ni, pakat-pakat mandi selalu. Jangan. Nu meseng dia duduk nyawa, duduk cocak lagi. Nah, dia pun dengar kadang-kadang gapo kita duduk bercakap tepi dia. Nah, kita duduk tepi dia, kata pok dau kita lah, contoh. Pok ngoh kita koma, kita duduk tepi dia, kata pok ngoh, Allah lah pok ngoh, ingat masa saya budak-budak mula pok ngoh panjat buah mokte ambil saya dak tu ni, dia pun mengalir air mata dengar. Dia dengar, tapi nak balas tak boleh. Hidup tak? Hidup, tak gerak apa-apa. Soh-soh saja dalam kubur akhirat, dalam kubur seksa bila kita mati, Allah Ta'ala kembalikan roh tu ke sekalian jasad atau ba'di ajza' atau kepada sebahagian daripada jasad. Lalu Allah Ta'ala jadikan na'un minal hayah, satu bagai daripada kehidupan hanya untuk kecap nikmat dalam kubur atau sakit seksa dalam kubur. Boleh ya? Itu hidup kita makhluk. Allah Ta'ala jadikan hidup di sisi berkapuh roh dengan jasad. Itu Adapun Allah Ta'ala bukan zatnya berjirim jising, bukan jasad zat dia. Nah, kalau Allah Ta'ala hidup dengan roh, bermakna Allah Ta'ala itu ada dua. Satunya jasad, satunya roh. Macam kita juga. Satunya jasad, satunya roh. Dah. Maka kalau gitu Allah Ta'ala ternafi, orang panggil wahdaniyah, bersangatan esa Allah Ta'ala pada zat. Kok mana kita ada iktikad dah ya? Allah Ta'ala wahdaniyah bersangatan esa pada zat, artinya ternafikan muttasilkan munfasil pada zat. Tiba-tiba mari bab hidup untuk hidup dengan roh yang kodeng lah tu. Kalau gitu zat Allah Ta'ala jasad supaya kita gini tak. Tu ingat baik tu. Sebab itulah dalam kitab lain kata wahayatuhu, dan bermula sifat penghidupnya Allah Ta'ala laisat biruhin, bukan hidup dengan nyawa, dengan ruh, bal hayatuhu li zatihi, bahkan hidup Allah Ta'ala tu dengan zat dia. Sifat penghidup tu ada di zat dia. Itu tu bukan sabit ada ruh dak, min ghairi wasitati syai'in zaidan, tanpa ketiadaan perantaraan dengan sesuatu yang asing, alaiha ala zat, di atasnya, di atas zat. Tidak, sifat tu ada di zat dah. Mana misal contoh perkara yang
syai'in zaidin, perkara yang asing suku sakak, yang lebih daripada zat, karuhi seperti ruh. Falidha, maka kerana inilah, kerana Allah Ta'ala hidup dengan sifat pehidup, bukan Allah Ta'ala hidup dengan ada ruh pada zat Allah Ta'ala, tidak. Kerana inilah la ya'tarihil mautu, tidak merintangi akan Allah Ta'ala tu oleh kematian. Allah Ta'ala tak mati. Dalam Quran sebut kan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakul, bertawakullah kalian dengan Tuhan, alal hayy, di atas Tuhan yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak mati. Ini akidah kita orang ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba ada orang dengar orang mengajar, tak tahulah lagu mana, bolehnya tu tukar masuk tak ada mengaji agama, tiba-tiba bercakap bab Tuhan makrifatullah, dia kata Tuhan ni tak hidup tak mati. Pelik. Nah, jaga-jaga tuan-tuan, jangan duduk ikut. Fak kita ni mudah benang ikut. Nah, tak siasat dulu ustaz ngaji di mana, latar belakang biodata pengajian, asal sedak cakap jepuk semata. Nah, asal tu pun mengaku dah, tak ada modal ke pun dia pun mengaku dah. Hamba tak ngaji dah, hamba tukar masak ah. Lepas tu kan boleh jadi ustaz. Oh, suka kecek agama gini-gini, ni pun jadi ustaz. Ayat mudah jadi ustaz. Lihat ni. Ayat mudah orang lah ni weh. Pas mula mengarut mengajar, dia kata Allah Ta'ala ni tak hidup, tak mati. Tuhan gapo mumek. Nah, ia baca kedak ayat kursi lepas maya tu. Kita kalau lepas maya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah itu ni. Terang-terang Tuhan sendiri cerita. Allah, bermula Allah Ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan sebenar melainkan dia. Al hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri tanpa ada berhajat kepada yang lainnya. Itu. Tiba-tiba yang mengajar Tuhan ni, Allah ni tak hidup, tak mati. Kok mana? Tuhan kau tahik tu. Itu ni. Nah, hak betulnya bukan Tuhan gitu. Tahik itu memang ni. Tak hidup, tak mati. Ni tahik je lah weh. Nah, hidup tak tahik? Tak hidup. Mati tak? Bang tu bang itu ni. Mati pun tak. Tu tahik je panggil, bukan Tuhan tak. Ni duk mengajar kot dulu YouTube gapo ni. Ramai ngikut. Katanya panglima tu, bekas-bekas panglima tentera mana jadi anak murid dia. Oh, parah. Dua balah dengan jabatan agama Islam Perak supaya paksa boleh mengajar juga dia di masjid-masjid. Tauliah tak ada. Nak ada tauliah mana? Tak ada mengaji agama. Ini bahaya. Tapi pengikut ramai. Oh, berderu. Facebook dia saja kalah hamba. Puluh ribu orang lah. Tapi mengajar sesak gitu ramai orang nak. Kalau ngajar hak betul ni kat alalah, tak ada. Nah, hak ada dah pun ngata tidak atau tak pelik mana yang kata hak lagu ni. Dia nak ngajar hak pelik. Hak bunyi pelik sikit. Tuhan ni tuan-tuan, tak hidup tak mati. Pelik ni. Tak hidup tak mati. Gimana? Padahal jelas-jelas lawan ayat Quran tu dah. Lawan ayat Quran. Tuhan cerita kata dia hidup tak mati. Mungkin ngajar yang kapung kata Tuhan mung tu tak hidup tak mati, ya boleh. Lawan soreh ayat Quran. Quran kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah olehmu di atas Tuhan yang maha hidup, tidak mati dia. Nah, jelas gitu. Nak tahu ke mana lagi? Tu. Kerana itulah Allah Ta'ala tu tidak merintangi, tidak mengenai di atas Allah oleh mati. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh. Allah Ta'ala hidup dengan sifat pehidup yang bahasa zat dia ada di zat dia tu. Adapun kita, hidup kita dengan roh. Adapun roh tu sifat bagi jasad? Tidak. Roh zat lain, jasad zat lain. Maka kerana tu siapa saat masa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seseorang manusia, tidak dipelewat dan tidak dicepat walau satu saat, boleh pisah antara roh dengan jasad. Kenapa? Karena roh bukan sifat bagi jasad. Roh zat lain,
jasad zat lain, maka sebab tu merintangi di atas kita oleh mati. Nah, itu dah. Bi khilafi hayatil hawadisi, hal keadaan menyalahilah dengan hidup kita yang baharu ni. Fa innaha bi syai'in zaidin, maka bahawasanya hidup kita yang baharu ni dengan sesuatu yang asing ala zawatiha, di atas segala zat-zat jasad-jasad kita. Mana gapo dia syai'in zaid, syai'un zaidun, sesuatu yang asing yang lebih tu, wa huwa ruhu, iaitu ruh. Falidha, maka kerana inilah, kerana kita ni hidup dengan roh, ya'tari hal mautu, maka merentangi mengenai tu terkena akan kita ni oleh mati. Boleh mati kenapa? Zat dengan zat boleh pisah. Nah, macam mikrofon ni. Ni zat, ni pun zat. Kena duduk sini semua ke? Boleh tak nak alih? Boleh, tak ada apa sekali. Cuma kalau kita letak gang kat, ia lekat. Tapi dia ni kena ikut meja pergi mana-mana. Dah, dia zat mikrofon, meja zat meja. Dia boleh pisah dua ni. Seperti itulah roh dengan jasad kita. Nah, roh zat asing, jasad zat asing. Maka kerana tu boleh pisah. Nah, dah gitu. Maka Allah Taala tidak hidup dengan roh. Habis. Tu. Dan nafah, Allah Taala tidak hidup dengan nafah. Hufah, nafah. Ini ada. Dan tiada dengan makan dan minum. Tak ke? Kayak kita ke? Kalau tak makan berapa hari tak minum berapa hari, kebulu ke? Boleh jadi asbab bagi mati. Ada orang mati kebuluran. Tetapi bukan di pondok-pondok madrasah lah. Tak ni. Di negeri mana wallahu a'lam ada. Ada pun di pondok-pondok madrasah setakat ni tak ada lagi lah hak mati. Cuma dia mau takut juga nak hantar anak mengaji pondok tu, tak tahu buat apa dia ni. Dia kata takut tak boleh makan, Ustaz. Tak boleh makan apa? Allah Taala janji dah. Wa ma min syai'in illa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada sesuatu pun yang melata atas muka bumi ni melainkan Allah Taala sudah siap rezeki bagi dia. Sudah janjilah rezeki bagi dia. Kita syak dengan janji rezeki Allah Ta'ala tu boleh menggugurkan iman kita, akidah kita. Itu bahaya tu. Tu jangan kita syak lagi tu, jangan. Jadi atas nak mengaji mana bukan kerana nak dia boleh makan, nak suruh dia jadi manusia yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, gitu ya. Atau mengaji mara ke, atau mengaji sekolah sains ke, atau mengaji tahfiz ke, atau mengaji madrasah ke, atau mengaji pondok, supaya dia jadi manfaat untuk bangsa, agama, negara. Gitu. Kok betul? Waliyunziru qaumahum. Bukan mengatakan ngaji sekolah mana-mana. Mu nak ngaji sungguh-sungguh, esok kerja gaji besar. Hai bukan dak ni. Bukan sebab tu. Tu salah cara kita didik anak kita dalam menuntut ilmu. Baik. Jadi Allah Taala hidup tidak ada asbab bagi dia dengan makan, dengan minum. Dah. Kita roh benarlah adalah tubuh. Tapi kalau tak makan, kebulu, rebah beleping-beleping. Tu. Kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul ju', babu fi bayanil ju'i, bab pada menyatakan fadlil ju'i, kelebihan belapar. Sahabat Nabi nak ahlus suffah kok duduk di masjid Nabi, lapar ni sudah jadi biasa dah. Kadang-kadang duduk semaya ni jatuh golek guling batin, sahabat apa lapar sangat, tak makan 2-3 hari. Itu biasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pun 2-3-4 hari kadang-kadang tak makan, ikat perut dengan batu. Tapi Nabi kita tu lastu kahai lastu kahaiatikum, tidaklah aku ni seperti haiahnya kamu. Betul sungguh. Nabi walaupun lapar ikat perut dengan batu, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam gagah. Tak pernah Rasulullah tu guling batin lapar dak. Bahkan perang Khandaq, sahabat Nabi itu baru lapar 3 hari. Nabi sudah seminggu dah lapar.
Sahabat Nabi tu tak mampu nak katak kayu ni, nak katak batu ni, tak mampu kerana lemah. Tak makan 3 hari. Nabi seminggu dah tak makan, lebih Nabi lagi. Ngadukan Nabi, Nabi boleh katak batu yang keras tu pecah beradem. Itu dalam kitab hadis-hadis yang cerita. Dalam perang Khandaq. Baik. Dan minum, tak juga. Kita asbab bagi hidup kena makan, kena minum. Tak makan, tak minum kan, lapar, kebulu, dahaga, boleh menjadi asbab bagi mati. Begitu. Lawan penghidup mati. Masuk ni. Kita azan dulu dah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati Sayyidina Maulana Muhammadan wassalatu al-fadilah wa ba'athu maqaman Muhammadan alladhi wa'adahu innaka la tukhlifu. Kita sambung sikit lagi. Lawan bagi hidup mati. Yalah, tak okey lawan bagi hidup. Berlari pula dak tu ni. Jadi kau bodoh pula gitu. Lawan bagi hidup mati. Mati siapa? Mati Allah Taala. Kita nak ikut lagu mana? Tentu tidak. Tentu tidak Allah mati. Mesti Allah hidup. Gitu. Itu dia panggil mesti itu wujub. Allah hidup tu wajib. Jadi wujubul wajib. Mati Allah tu mustahil. Kita nak i'tikad tentu tidak, istihalah. Jadi istihalatul mustahil. Tentu tidak Allah mati. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Gitu. Mustahil yang ini tentu tidak. Mustahil dengan mana istihalah. Ada. Istihalah yang ini tentu tidak. Ia Allah Ta'ala tu mati. Hanya wajib hidup selama-lamanya. Ya dah.
Tuh kalau ke dia mati, lepas tu pas ke mana sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam tak ada. Nah, maka sebab tu dalil dia lah ke mana, tengok. Adapun bermula tanda, yakni dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan penghidup, iaitu hayat, dan tentu tidak Allah Ta'ala tu mati, ialah sekalian makhluk ini. Ya dah ada makhluk ni, baharu makhluk ni, bergerak makhluk ni, diam makhluk ni. Apa nak sebut? Ikut pergi. Inilah yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu hidup. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan penghidup, maka tentu dia mati. Dua tu li'anna la wasitata bainahuma, kerana tak ada benda duk tengah di antara hidup dengan mati. Tak hidup mati, tak mati hidup. Dua tu. Tuhan mati ke hidup? Hidup. Tak mati. Kalau Tuhan tak hidup, mati dia. Maka kalau Tuhan tu mati, bagaimana dia nak bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan yang lain? Ambil kudrat boleh ada dia orang mati? Tak boleh. Nah, kita lah ni nak minta projek ke apa, tak boleh minta dengan Tengku Dua Ramai. Nanti ni, walau dia Perdana Menteri juga, tapi tak ada dah lah ni. Kena minta dengan Sabri lah pula. Nah, kenapa? Tak ada dah. Orang tak ada ni, tak ada habis lah kudrat, iradat, ilmu, tak ada habis lah. Pak kalau Tuhan tu tak ada kudrat, iradat, ilmu, bagaimana nak boleh ada alam ni? Tu kita fikir dengan akal. Maka tentu membawakan alam ini tidak ada. Maka alam ini tidak ada, itu dusta, palsu, bohong. Kenapa? Karena alam ini ada dengan dapat disaksikan, musyahadah dengan mata kepala kita ni. Langit bumi ni ada, tak kira ada dengan sendiri. Nah, maka langit bumi ni ada menunjuk kata bahawasanya mesti ada Tuhan yang menjadikan dia, kemudian Tuhan yang menjadikan dia senantiasa mentadbirkan dia bersifat dengan sifat penghidup. Tentu tidak dia mati. Itu pak kemah lalu sipu dalam hati itu, sah i'tikad kita, selesai. Ada. Kemudian nanti kita akan masuk pula pada sifat yang seterusnya, iaitu sifat sama, basar dan kalam. Kenapa ketiga sifat ni ditakhirkan bilangnya? Ini karenanya sifat sama, basar dan kalam, dalil nakli, dalil yang dibangsakan pada Quran dan Sunnah itu lebih aqwa, lebih kuat berbanding dengan dalil akli, dalil yang difikir bangsa akal. Nah, ya hak kudrat, iradat, ilmu, hayat ni dalil akal lebih kuat. Nah, bukan Quran tak ada, Quran ada ke, dalil Quran hadis ada juga, tapi akal lebih kuat untuk menjatuhkan pihak-pihak lawan yang cuba untuk menggugatkan akidah. Tapi kalau sama, basar dan kalam, ini dalil sama'iyun, dalil naqliyun, dalil daripada Quran hadis itu lebih kuat berbanding dengan dalil yang difikir dengan akal. Maka karena itu sama, basar dan kalam ini ditakhirkan pada perbahasannya setelah mana sifat haya. InsyaAllah kita akan sambung semula pula masuk sifat sama. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,